Kalau kita tak habis lagi, saya akan cover dalam Telegram. Kalau in case apa-apa, awak tunggu je teacher dalam Google Meet ni. Takut masa tengah-tengah ngajar tu takut hang masa saya guna OneNote ni. Okay, so saya nak share. Cuba tengok, masing-masing boleh tengok start dengan buku teks awak muka surat 239, 8.6 penyerakan cahaya. Okay, saya rasa satu Hindi dah belajar ni. Betul tak satu Hindi? Wakil, satu Hindi dah belajar kan, dah habis bab 8 sebab cikgu Suhana memang cepat sikit lah. Minggu depan baru teacher masuk bab 9. Dah habis kan bab 8 tak satu Hindi? Senyap juga. Respon. Kenapa senyap? Dengar tak teacher cakap ni? Dengar. Dah tu tak respon teacher, takut teacher cakap seorang. Okay, so saya tunjuk slide ni semua nampak? Respon macam biasa. Tak payah nak malu-malu takut lah. Saya tak nampak muka awak. Awak pun tak nampak muka kawan. So kita sambung 8.6 penyerakan cahaya. Daripada latihan awak buat, sebelum kita bincang praktis formatif 8.6. Sekejap saya takut ada yang nak masuk. Putra masuk. Okey, 8.6 buku teks muka surat 239 daripada buku awak pun ada gambar. Yang ni pun saya ambil daripada Google ni. Apa yang dimaksudkan dengan penyerakan? Serakan. Kalau awak tengok yang teacher tajuk ni, penyerakan cahaya. Serakan tu apa maksud dia kalau betul awak faham? Satu Hindi pun dah belajar. Apa maksud serakan? Keyword dia apa? Siapa rasa-rasa tahu nak cuba? Boleh try jawab. Serakan cahaya ataupun penyerakan cahaya. Benda maksud serakan ataupun penyerakan. Keyword dia apa? Ada dua perkataan. Daripada buku teks ada sebenarnya. Bawah gambar rajah tu ada. Apa maksud penyerakan? Penyerakan cahaya berlaku apabila sinar cahaya. Ayah panjang-panjang Syomel. Aimi ke tu? Ke siapa tu? Ke Iman? Tak cang suara. Iman. Dua perkataan je Iman. Teacher nak keyword je. Isi penting je. Apa maksud penyerakan? Itu teacher tulis. Dengar. Penyerakan. Keyword dia dua je. Benda apa? Pertama benda apa? Ambil daripada ayat tu. Sama ada cahaya. Zarah-zarah dalam udara. Sikit lagi. Dihalang. Yes. Dihalang atau? Dipantulkan. Ya, bagus. Betul. Dihalang atau dipantulkan. Penyerakan tu kalau awak nak catat sikit dekat buku nota awak, takutkan tak tahu benda apa penyerakan. So awak boleh catat bawah perkataan penyerakan ni, tulis bawah dia atas dia sebab saya tak muat ni, saya tulis tepi ni, iaitu dihalang atau dipantul. Kalau penyerakan cahaya maksudnya sinar cahaya tu dihalang oleh sesuatu, contohnya zarah-zarah dalam udara, dan lepas tu dia dipantulkan balik. Itu maksud penyerakan. Okey, kalau tengok gambar rajah ni yang teacher tunjuk ni, nampak tak gambar yang pertama ni apa? Satu Hindi, jangan takut nak respon je. Saya suka budak yang aktif, yang jawab, yang maknanya ada respon. Saya tahu benda apa, awak faham ke tak faham ke, tak mau cakap seorang. Teacher tak mau shock sendiri. So awak cakap. Gambar satu benda apa? Macam pula. Apa yang awak nampak macam pulau di pantai? Nampak warna apa? Banyak warna apa? Ya, kalau tengok langit tu, banyak lebih kepada warna biru. Kalau gambar kedua? Gambar kedua. Ni kalau tengok gambar memang waktu senja. Dan langit pun kita nampak warna apa? Merah. Ya, merah. Lebih kepada kemerahan. Kenapa keadaan macam tu berlaku? Berkaitlah dengan tajuk kita iaitu penyerakan cahaya. Cuba seorang bagi tahu saya kalau soalan ni ditanya. Tengok soalan ni ya. Soalan yang saya tunjuk nak panah tu. Okey, mengapa langit kelihatan kebiruan seperti apa yang awak cakap tadi pada waktu tengah hari? Dia awal-awal pagi tak biru sangat tau. Dia waktu tengah hari dan juga
pada waktu senja, matahari kelihatan kemerahan. Kalau masa tengah hari, langit kelihatan biru. Kalau masa senja, matahari kelihatan kemerahan ataupun kawasan sekitar dekat dengan matahari tu warna merah. So, disebabkan oleh apa? Seorang boleh jawab? Menyerahkan cahaya. Ya, betul. So, disebabkan oleh penyerakan cahaya. Nampak tak yang saya tunjuk perkataan ni? Nampak? Nampak Comel? Okey, iaitu apabila, baru boleh terangkan apa maksud penyerakan cahaya. Iaitu apabila sinar cahaya Dihalang. Dihalang dan dipantulkan. Ya, dihalang dan dipantulkan apa? Ke semua arah. Ya, ke semua arah Oleh awan. oleh awan atau Zarah-zarah dalam udara. ya, zarah-zarah dalam udara. Itu yang dimaksudkan oleh penyerakan cahaya. Maknanya sinar cahaya, kalau ikutkan dia ada berapa warna? Dah belajar dah. Berapa jenis warna? Berapa warna yang ada pada cahaya putih? Sinar cahaya sebenarnya ada berapa warna? Itu soalan teacher. Senangnya. Ada berapa Comel? 7. 7 warna. Iaitu macam warna Pelangi. macam warna pelangi. Ingat balik yang saya ajar sebelum ni, minggu lepas. Kita dah belajar dah susunan apa orang kata warna untuk penyebaran cahaya. Cahaya putih memang dia ada 7 warna. Ingat balik lah. And then bila berada pada waktu tengah hari, contohnya ia akan dihalang dan dibantu oleh apa orang kata zarah-zarah dalam udara tu ke semua arah. Tapi bergantung pada jenis warna jugalah. Kalau yang awak tengok pada gambar pertama, lebih kepada warna apa? Warna apa yang paling banyak diserap? Biru. Ya, biru. Sebab tu kita nampak masa ni sebab matahari duduk di atas kepala kita. Kalau nak tahu kalau gambar tu ditunjuk matahari duduk atas kepala menunjukkan waktu tengah hari, gelombang cahaya tu pendek. Bila gelombang cahaya pendek, lebih banyak warna biru diserapkan walaupun diserap dihalang oleh zarah-zarah dalam udara ni. Kalau tengok ni kan warna biru ni kan. Okey. Warna biru ni okey. Dia diserap banyak, dihalang banyak tapi dipantul pun banyak juga ke semua arah. Jadi sebab tu kita nampak dia langit tu warna biru. Berbanding kalau senja, kalau senja ni dia lain sikit. Warna apa yang paling ketara? Warna merah awak dah sebut dah. Satu lagi warna. Orange. Orange bahasa Inggeris jingga. Ya, betul. Jingga satu lagi. Merah dan jingga yang kita nampak lebih banyak dipantulkan sebab dia menegak ke melintang kalau waktu senja. Sinaran matahari tu kalau dalam buku teks ada muka surat 240. Dia kata apa? Sinar matahari tu bergerak secara apa? Saya kata melintang tadi kan? Tapi dalam buku teks dia cover dia sama je. Melintang atau apa? Mengufuk. Ya, betul. Mengufuk. Mengufuk ni melintang lah sebenarnya. Straight pada mata kita. Takut tak faham. Ni saya tulis kat gambar. So bila mengufuk, gelombang cahaya yang sampai pada mata kita tu dia lebih panjang. Okey, bila lebih panjang kita akan nampak apa orang kata sinar cahaya yang kurang diserap iaitu merah dan jingga ni dia kurang dihalang. Bila kurang dihalang kita nampak jelas lah. Jadi warna merah dengan warna jingga lah yang kita akan nampak lebih banyak. Pada waktu senja. Okey, next. Yang saya terang ni memang dah meliputi muka surat 239 daripada buku teks awak. Okey. So, kalau tengok gambar ni, gambar ni pada waktu tengah hari macam yang saya cakap tadi, tegak di kepala kita. Kalau tengok ni, okey, gelombang ni pendek, gelombang cahaya tu pendek and then warna biru lah yang paling banyak diserap. Ni memang awak kena hafal. Cahaya biru diserap paling banyak ke semua arah oleh molekul udara yang halus. Dalam udara kita dah belajar dah bab 7, ada banyak zarah. Antara zarah udara apa dia? Antara zarah-zarah udara. Contoh, ada apa dalam udara yang menyebabkan apa orang kata cahaya diserap? Disebabkan oleh zarah apa? Dia boleh tanya tu. Zarah apa yang ada dalam udara, Comel? Try. Zarah udara. Cuba bagi tahu teacher. Contoh, ada banyak. Pelbagai jenis apa?
Ya Allah, yang awak sedut tu apa? Oksigen. Contohnya oksigen. Pelbagai jenis gas. Gas oksigen, gas karbon dioksida, nitrogen. Hafal balik. Betul. Okey, lagi ada apa lagi dalam zarah udara? Selain daripada beberapa jenis gas, lagi? Satu Hindi. Tak dengar suara. Alisha mana? Alisha, tak usah malu. Cakap. Hanif pun lama saya tak dengar suara. Adakah? Apa lagi? Habuk. Lagi? M. Mikro? Mikroorganisma. Ya, good. Bagus. Mikroorganisma. Lepas tu ada lagi lah. Okay, virus, bakteria tu mikroorganisma lah tu. Itu contoh-contoh zarah yang ada dalam udara kita. Okay, so yang ni dah terang dah. Sekejap, saya takut ada yang nak masuk, saya kena admit. Tak ada. Kalau ada yang nak masuk, bagi tahu teacher sebab teacher bila dah buka OneNote ni, teacher tak nampak Google Meet. Okay, pada waktu senja. Pada waktu senja, muka surat 240. Yang ni pun saya dah terang. Kalau tengok gelombang matahari yang mengufuk ni ataupun melintang ni. Ni awak nampak. Yang saya tunjuk ni. Panjang gelombang cahaya lebih panjang. Lebih apa orang kata? Lebih panjang daripada waktu tengah hari. Jadi cahaya merah dengan jingga memang kurang diserap. Kurang dihalang. Bila kurang dihalang, memang mudah untuk kita lihat warna-warna berkaitan lah. Contoh merah dengan jingga je lah. Okay. So sebab tu dia kata kat sini, cahaya yang paling kurang diserap seperti merah dan jingga akan melalui atmosfera tanpa gangguan. Tanpa halangan lah. Sebab yang ni dia mengufuk, melintang. Jadi gelombang cahaya tu lebih panjang dan mudah sampai pada mata kita. Okay. Next. Ada soalan tak nak tanya? Nampak macam susah nak faham Tapi sebenarnya okey kalau awak hafal dan baca elok-elok awak akan faham jugalah. Okey, kita tengok latihan terus. Lepas tu ada benda video saya nak tunjuk kejap lagi lah. Okey, praktis formatif 8.6. Nombor 1, siapa nak try? Baca soalan dulu. Praktis formatif 8.6 nombor 1. Mengapa penyerakan cahaya berlaku? Nombor 1. Try jawab seorang. Senang je, baru bincang. Ya, jawapan pun ada dah bawah. Cuma teacher tutup je sikit. Kita teacher. Okey, kita tu siapa? Said ke? Said. Said. Okey, nombor 1. Penyerakan cahaya berlaku apabila sinar cahaya dihalang dan dipantulkan ke semua arah oleh awan atau zarah-zarah dalam udara. Okey, beres. Tepat sekali. Yang ni memang kita kena hafal. Sains banyak kena hafal. Tapi kalau awak faham konsep, insya-Allah awak akan ingat. Okey, saya ulang balik yang Said bagi tadi. Bagus Said, terima kasih. Penyerakan cahaya. Sebab dia tanya mengapa penyerakan cahaya boleh berlaku. Jadi penyerakan cahaya berlaku kerana apabila sinar cahaya dihalang. Sebab tadi kita dah tahu maksud penyerakan cahaya kan. So dihalang dan dipantulkan ke semua arah oleh awan atau zarah-zarah dalam udara. Kita dah bincang tadi. Okey, beres nombor 1. Nombor 2, sangat senang. Siapa nak try? Wakil 1 Hindi, 1 Zarawi dah beres dah. Dengar Comel? Jawapan pun saya tebang dah situ. Awak je yang bagi tahu jawapan. Baca je. Dengar. 1 Hindi. Try. Cuba. Jangan malu. Ada dekat muka surat berapa? Muka surat 239, 240. Ada jawapan. Baru je bincang. 2A. Okey, dia nak isi tempat kosong dengan perkataan yang betul. So kalau tengok gambar, dia bagi gambar matahari berada di mana? Comel. Bagi tahu saya matahari berada di mana tu? Kalau kita duduk di apa? Berada dekat dengan matahari tu, matahari berada di mana tu? Katakanlah ni awak ni, warna hitam ni. Katalah ni manusia. So, matahari itu berada di mana? Dekat atas kepala ataupun berada tegak di atas kepala. Berada tegak di atas kepala menunjukkan pada waktu apa ni? 2A. Waktu apa tu? Ya, bagus. Pada waktu tengah hari. Jadi sebab tu gambar kena faham lah. Kalau tengok matahari tegak di atas kepala, duduk betul-betul atas kepala, itu waktu tengah hari. So apa jadi? Cahaya warna? Biru. Merah. Biru kan merah? 2A comel. Cahaya biru dia kata. Merah tak ada lagi. Merah. Merah dia apa dia? Putra ke seperti dia tu? Biru.
Biru Comel. 2A, 2A. Merah je. Cuba tengok 2A dulu. 2A dulu. Merah siapa? 2A dulu. Cahaya biru dia beritahu. Cahaya biru? Jawab seorang. Kita. Okey, kita. Kita tu siapa? Dua. Tak dengar. Adua. Adua. Okey, Adua. Kuatkan. Cahaya biru? Paling banyak. Ya, paling banyak diserap. Nampak tak yang jawapan teacher share ni? Adua nampak tak? Nampak? Okey, cahaya biru baca. Cahaya biru paling banyak diserap berbanding dengan cahaya merah. Okey, pada waktu tengah hari. Tengah hari. Baik. Terima kasih banyak Adua. Cahaya biru paling banyak diserap ataupun sebenarnya diserap tu maksud benda Adua? Dihalang Atau? Dipantulkan. Ya, bagus. Very good. Maknanya cahaya biru paling banyak dihalang tapi paling banyak juga dipantul balik. Berbanding dengan cahaya merah pada waktu tengah hari. Okey, B. Siapa nak try? Senang je. Putra boleh juga try. Tadi Putra nak jawab. Ke siapa tadi? B. Cahaya merah. Baru cahaya merah. Adakah? Kita ada satu lagi topik. Okey, saya tu siapa? Aimi. Aimi. Okey, try Aimi. Senang. Cahaya merah paling kurang diserap berbanding cahaya biru pada waktu senja. Pada waktu senja, betul. Maknanya cahaya merah paling kurang diserap berbanding cahaya biru. Maknanya paling kurang, paling sedikit yang dihalang. Bila kurang dihalang, dia yang paling banyak nampak pada mata kita iaitu pada waktu senja ataupun lewat petang. Kalau macam sekarang, kalau awak tengok langit awak sekarang ni pukul berapa ni? Pukul 11.30, dekat-dekat tengah hari. Memang kita akan nampak langit tu warna Biru. warna apa banyak? Biru. Ya, bagus. Beres. So siap nanti teacher snap gambar habis untuk 8.6 kita nak masuk 8.7. Ada soalan tak nak tanya pasal 8.6? Ada. Ada ke tak ada? Tidak ada. Tidak ada. Okey, bagus. Thank you. Saya anggap awak faham lah kalau macam tu. Agak-agak lah kena study balik Minggu depan kita habis bab 9. Minggu ni, hari ni habis bab 8. Okey, nak tengok video boleh tapi saya takut ambil masa. Aci dok kita bincang dulu 8.7. Lepas tu baru kita tengok video. Boleh tak Comel? Boleh. Boleh. Okey, beres. Ready 8.7. Satu hindi beres tak? Ada wakil kan satu hindi kan? Tapi tak bunyi. Ada tak? Satu hindi. Satu hindi. Alisha ada. Alisha malu-malu. Alisha. Apa ni? Ada lagi ni. Jawab-jawab. Jangan malu ke kawan-kawan. Buat belaka ni. Tak nampak. Tak nampak juga. Jawab je. Kalau salah tak apa. Kita sama-sama belajar. Okey. 8.7 saya share sekejap Okey. Nampak tak? 8.7. Slide saya nampak tak Comel? Kalau tak nampak, tak dengar suara saya, tally dah, saya takut hang. Okey, yang ni boleh rujuk muka buku teks muka surat 241. 241, yang ni kan saya takut tertukar dengan seni. Pendidikan seni awak ada belajar kan? Warna apa? Comel? Ya ke tak? Saya rasa macam saya pernah belajar juga. Pernah dengar warna primer dengan warna sekunder untuk pendidikan seni? Pernah. Pernah kan? Sama ke dengan warna primer dengan warna sekunder cahaya? Sama ke tak? Ya ke tak? Saya nak awak yang jawab. Kalau betul awak faham, awak ingat tak kalau pendidikan seni warna primer je sebut? Saya nak tahu. Teacher minat kot pendidikan seni. Jadi teacher boleh beza. Cakap apa warna primer untuk pendidikan seni yang awak dah belajar? Merah. Merah. Biru. Biru. Satu lagi. Adakah hijau atau kuning? Kuning. Ya, betul. Pandai. Putra ke tu? Putra? Ya, Kuning. Ke siapa yang jawab tadi? Siapa-siapalah. Betul, kuning. Merah, biru, kuning adalah warna primer untuk pendidikan seni. Itu lain. Jangan tertukar dengan sains. Okey, saya bimbang takut awak anggap benda yang sama. Tidak. Bila penambahan dengan penolakan cahaya, awak kena tahu dua perkara. Kalau untuk sains, warna primer cahaya. Bukan pendidikan seni ini yang menyebabkan budak jadi tertukar. Satu je warna yang lain sikit.
Yang itu warna hijau. Oh, kejap. Ada orang nak masuk. Faris. Okey. Sambung balik. Ni hijau. Nampak tak hijau ni? Nampak tak hak saya bulat? Nampak. Okey. Merah betul. Merah betul lah. Warna primer sama dengan seni. Biru betul. Sama juga dengan seni. Okey. Tapi hijau ni, kalau seni hijau adalah warna, bukan warna primer. Dia warna apa? Sekunda. Dia lain. Kalau untuk warna primer cahaya, hijau adalah salah satu contoh dia. Dia lain. Kuning adalah warna sekunda. Kalau untuk cahaya, dia lain tolong hafal. And then ni warna apa ni? Ni warna apa yang saya tanda-tanda right tu? Dah ada sebelah. Warna apa? Warna apa Comel? Magenta. Magenta ni Magenta ni dia warna macam merah jambu campur dengan ungu. Okey, pink campur dengan purple. Magenta lah. Okey, ni warna apa pula satu lagi? Sian. Sian. Betul. Okey, sian. Ini saya nak ajar memang kena hafal, banyak menghafal jugalah untuk warna-warna ni. Jadi kalau awak tengok muka surat 241, sebab tu saya nak awak lukis. Satu Hindi kalau dah lukis gambar rajah ni, so tak perlu dah buat sebenarnya nota ni kalau awak dah ada. Tapi kalau salin sekali lagi pun tak apalah, harap-harap mudah ingat. Okey, so kalau awak tengok sini, dia ada tindanan ataupun penambahan warna. Contoh, kalau merah ni, tambah dengan warna hijau, dia akan jadi warna apa Comel? Kuning. Ini penambahan cahaya. Okey, kuning. And then merah tambah dengan biru, dia akan jadi warna magenta. Ni magenta. And then sian dia dapat hasil daripada apa? Penambahan apa? Warna apa? Hijau tambah dengan biru. Hijau tambah dengan biru, dia akan jadi warna sian. Tapi di tengah-tengah tu apa? Kenapa warna putih ni? Menunjukkan apa ni? Putih. Putih terhasil disebabkan oleh apa? Macam mana boleh dapat warna putih? Campur semua. Campur semua, iaitu? Hijau, biru, merah. Ya, pandai. Hijau, biru, merah dibuat penambahan 3 warna. Kita akan dapat warna putih. Sebenarnya ada formula dia. Saya terus pergi pada formula. Formula yang saya buat. Atas awak lah. Saya tak memari idea perkataannya. Jadi teacher buat ni untuk kita senang ingat. Okey, kejap. Ada orang nak masuk ke? Tak ada. Okey. Formula ni boleh tengok dekat muka surat 241. Saya boleh ingat. Ada dekat buku teks awak. Belah kanan bawah sekali. Ada nampak tak Comel? Ada jadual kecil tu? Ada kan? Okey. Awak buatlah ayat awak sendiri. Ni ayat teacher yang teacher mari pagi tadi. Nak suruh share untuk senang awak ingat. Okey. Macam kita bincang tadi, bulatan tadi tu. Sama je. Cuma dia buat gini. Warna primer merah. Tambah dengan warna primer biru ni. Kalau kita tengok yang pertama ni. Dia akan jadi magenta. So cara nak ingat, nak hafal macam saya. Merah tu saya buat meh. Meh. Biru saya buat bersama. Magenta saya buat mak. Sebab kita nak hafal, bukan senang. So, meh bersama mak, jadi awak terus ingat dalam kepala. Meh tu apa? Mewakili warna apa? Merah. Bersama tu mewakili warna? Biru. Mak tu? Magenta. Hafal, tukarlah, nak tukar perkataan lain. Hak awak suka pun tak apa. Sebab dalam kes ni memang kena tukar perkataan. Sebab susah sikit kita nak hafal dari segi warna ni. Payah sikit dah. Ni contoh saya buat. Kalau awak ada idea, awak kabarlah balik ke saya untuk lebih apa orang kata, sedap sikit nak dengar perkataan macam saya, meh bersama mak. Tapi senang nak ingat merah bersama tu biru, mak tu magenta. Okey, merah tambah hijau jadi kuning. Saya buat apa tu? Mewah hidupku. Mewah hidupku. Mewah doa agak tu. Mewah hidupku. Mewah merah, hidup hijau lah. Ku tu kuning. Ya. Okay, and then kita yang ketiga. Baca seorang. Baby hungry. Sian. Saya tak buatlah ke sian, saya buat sian. So baby biru, hungry tu hijau, sian tu sian lah. Sian ni warna apa sebenarnya Comel?
dia warna biru muda sikit. Biru muda tambah hijau sikit-sikit je. Memanglah biru tambah hijau dia jadi cyan macam tu. Dan last kali 3 warna nak dapat putih tu, tak ada idea saya pun buat yang sama je, senang nak hafal. Memang baby hungry patutlah. So memang tu apa? Merah. Baby tu biru, hungry hijau. Patutlah tu putih. Awak hafal lah ikut awak. Untuk penambahan warna. Nak tukar perkataan pun boleh. Nanti saya snap. Yang ni ya. Saya akan hantar dalam grup. Ada soalan nak tanya tak? Saya nak uji awak kejap lagi ni dengan soalan. Kalau betul awak faham, insya-Allah. Cuba dah. Ada nak tanya benda-benda tak? Tak ada. Tak ada. Okey, nak laju 11.40. Lepas ni boleh rehat sekejap kalau habis awal. Okey, yang ni dah bincang. Ada video juga. Kalau dah saya tunjuk. Yang ni. Muka surat daripada buku teks awak 243. Okey, 243. Ada nampak yang saya share? Satu Hindi nampak tak? Satu Hindi ada tak ni? Nampak tak yang saya share? Satu Hindi senyap aja. Kenapalah senyap? Jawablah. Jangan malu. Okey, nampak. Okey, good. So, prinsip penolakan cahaya. Tadi kita tambah penambahan cahaya. Sekarang penolakan cahaya. Ada cahaya yang diserap. Maksudnya kita takkan nampak warna tertentu. Jadi sekarang ni, baca seorang. Apa yang ayat pertama yang dibagi ni? Daripada buku teks awak ada. 2, 4, 3. Baca seorang. Wakil seorang. Cepat, kita nak habis dah ni. Awak pun nak rehat sekejap sebelum subjek seterusnya. Cepat Comel. Ya. Prinsip penolakan cahaya. Warna? Warna bagi objek legap bergantung pada warna cahaya yang dipantulkan ke dalam mata kita. Okey, beres. Stop situ dulu. Siapa di sana? Siapa di sana? Iman. Iman, bagus. Terima kasih Iman. Macam DJ yuk. Siapa di sana? Kena tanya semua, dah tak nampak muka. Okey, warna bagi objek legap. Awak dah belajar masa sekolah rendah, objek legap. Apa maksud objek legap? Atas ni pun ada sebenarnya, saya dah cari dah. Awak pun sebenarnya kena cari. Apa yang dimaksudkan dengan objek legap? Tidak tembus. Gana-gana Comel, ulang balik. Objek? Objek tu legap. Sebab apa? Dia? Objek legap bergantung pada warna cahaya yang dipantulkan ke dalam mata kita. Maksudnya dia benarkan cahaya menembusi ke ataupun tidak membenarkan? Tidak membenarkan. Ya, bagus. Objek legap dia tidak membenarkan. Terima kasih siapa yang try tu tadi. Siapa khabar tu? Putera dengan siapa tu? Saya dok chance suara. Tak apa, baguslah tu. Objek yang tidak membenarkan cahaya menembusi dia. Okey? Maknanya contoh objek apa? Objek apa yang tidak membenarkan cahaya menembusinya? Contoh. Contoh Comel? Yuhu. Tak dengar? Kuat kat? Merah. Bukan warna. Saya tanya objek. Benda apa yang tidak membenarkan cahaya menembusi dia? Objek benda. Benda yang legap apa? Contoh. Buku. Buku, betul. Lagi? Meja. Meja, betul. Lagi? Apa tu? Kuat kat? Kuat sikit. Apa dia Comel? Kerusi. Kerusi, betul, dan sebagainya. Dia ada banyaklah pensel box kita pun. Benda-benda yang memang tidak dapat yang tidak membenarkan cahaya menembusi dia. Itu kita panggil objek legap. Jadi sekarang kita pergi satu persatu, takut awak tak faham. Daripada apa yang awak tengok tu, dia kata objek yang berwarna primer. Tadi kita dah belajar warna primer. Merah, biru, hijau. Ingat balik warna primer cahaya, dia hanya memantulkan cahaya yang sama warna dengannya. Jadi bila awak nampak kat sini, nampak tak objek legap dia apa? Warna apa ni? Hijau. Ya, objek legap dia objek hijau. Objek hijau ni adalah objek legap. Bila objek hijau ni, hijau adalah warna primer. Jadi cahaya putih dia ada 7 warna. Tapi dia termasuk juga warna hitam contohlah. Jadi bila dia cahaya putih tu melalui objek hijau ni,
sinar yang terpantul adalah warna apa? Yang dinampak pada mata adalah warna apa ni? Hijau. Ya, warna hijau. Objek hijau hanya memantulkan cahaya hijau. Okey. Jadi cahaya warna lain selain daripada warna hijau diserap. Sebab itulah kita nampak objek tu kelihatan warna hijau. Jadi kena hafal. Kalau objek ni bukan warna hijau tapi warna merah. Katalah warna merah ni. Comel. Ni warna merah ni. Objek legap dia warna merah. So, yang nampak pada mata kita warna apa? Merah. Ya, betul. Pandai. Warna merah lah Comel. Kalau warna biru? Kalau warna biru? Kalau warna biru pada mata kita nampak apa? Warna apa? Warna biru. Sebab dia warna primer. Ingat dalam kepala. Warna primer cahaya. Merah, biru, hijau. Kita akan nampak pada mata kita yang dipantulkan adalah warna tersebut. Sama ada merah, biru atau hijau saja. Warna lain semua diserap. Tak nampak . Okey, yang kedua. Objek berwarna sekunder. Sekunder ada 3. Benda apa? Kuning. Magenta. Satu lagi? Sian. 3 warna ni kalau dipantulkan pada gambar ni, kalau tengok ni, dia guna warna kuning. Sekunder kan? Kuning warna sekunder untuk cahaya. So, warna gabungan dia. Ingat tak balik warna kuning. Warna kuning gabungan dia benda apa? Macam mana boleh terhasil warna kuning? Mewah hidupku. Kalau saya lah. Mewah hidupku. Sebab nak hafal bukan senang, sebab tu saya buat macam ni. Mewah hidupku, so merah. Merah kan Comel? Merah tambah dengan hijau dapat Kuning. Okey. So sebab tu kalau tengok yang dipantulkan adalah warna hijau, kuning dengan merah. Ini yang nampak pada mata kita. Sebab gabungan warna dia. Tapi ada juga awak kena tahu. Pertindihan cahaya merah dengan hijau, merah tambah hijau tu, kita dah tahu dah dia akan hasilkan warna kuning. Menyebabkan objek kelihatan warna kuning. Yang dia nampak jelas adalah warna apa? Satu warna je. Dia memang terhasil merah, kuning, hijau, merah. Tapi disebabkan pertindihan warna merah dengan hijau, kita akan nampak lebih banyak warna apa? Kuning. Ya, warna kuning. Dia akan nampak warna kuning kan Comel? Ni di cover dah. Pertindihan cahaya merah dengan hijau. Merah dengan hijau kan? Menyebabkan objek kelihatan warna kuning. Jadi warna kuning lah banyak kita nampak. Okey, objek warna putih pula. Objek legap warna putih. Objek legap warna putih. Memantulkan semua warna dan cahaya putih, kita akan nampak apa? Warna putih. Ya, warna putih. Sebab? Sebab dia objek putih. Objek asal objek legap dia warna putih. Jadi semua cahaya berwarna bertindih. Semua cahaya berwarna, 7 warna tu dia bertindih. Bila bertindih, ia akan menghasilkan cahaya warna putih semula. Dia akan hasilkan warna putih semula. Jadi mata kita akan nampak warna putih. 7 warna, 7 dekat objek putih dipantulkan ke mata kita. Bila dah 7 warna cahaya putih yang ada tu, iaitu 3 warna yang kita dah belajar tadi. Warna apa? Warna primer terutamanya. Iaitu warna apa? Warna primer cahaya. Merah. Warna primer cahaya. Memang, ingat tak? Ingat. Saya ajar dia. Memang. Baby? Hungry. Lepas tu? Patutlah. Warna benda yang menghasilkan warna putih? Merah. Merah. Hijau. Hijau. Merah. Biru. Hijau. Sorry saya tulis ngapai warna hijau ni. So kita akan dapat warna putih. So 3 warna primer. Merah, biru, hijau. Ya. Tapi disebabkan dia bertindan atau bertindih, kita akan nampak warna putih sahaja. Peher ke tak peher ni? Kena baca semula. Kalau tak faham kena tanya saya balik. Boleh tak Comel? Boleh. Boleh, baik. Alhamdulillah. Okey, last kali objek hitam.
Objek hitam. Kenapa tu? Ada ke pantulan warna? Tak ada. Tak Ada. Tak ada. Tiada pantulan cahaya. Ya? Tiada cahaya dipantulkan. Sebab apa? Objek Sebab legap. apa? Memanglah objek putih pun legap, Comel. Baca molek. Sebab objek hitam Menyerap semua warna ya, dalam cahaya putih. betul. Bagus. Objek hitam menyerap semua warna dalam cahaya putih. Jadi dia serap. Bila serap, tiada cahaya yang dipantulkan ke mata kita. Jadi kita hanya nampak warna apa? Hitam. Hanya nampak warna Hitam. warna apa? Hitam. Nampak warna hitam je lah. Macam rambut tu nampak warna hitam je lah kepada mata awak. Kalau nampak warna lain tu saya tak tahu lah tu. Okey. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Sana senyap tu. Okey, nak habiskan cepat 11.50. Soalan. Jawapan praktik formatif 8.7. Kalau down saya tunjuk video, saya share dalam grup lah. Awak tengok kemudian. Okey, Comel. Soalan nombor 1. Siapa nak try jawab? 3 lampu berwarna baru je bincang. A, B, C. Dengan D sebenarnya satu lagi. Yang A tu tu apa? Merah. Magenta. Ya. Kejap. Sebab merah tambah apa? Biru. Nak dapat A tu, awak tengok molek. Merah tambah biru. So, merah tambah biru, magenta. So, kita dapatlah jawapan. Ya, betul. Awak betul tak jawapan tau? Betul. B. Okey, betul. Bagus. B. Biru tambah hijau. Kita dapat dah jawapan sini sebenarnya. Jawapannya apa? Sian. C. Kuning. Merah tambah hijau, kuning. D. Putih. Putih lah. Ni saya tinggal. Merah. Ya, betul. Okay, next. Nombor 2A. Nyatakan warna cahaya yang terhasil pada skrin. Saya nak tahu dulu soalan nombor 2 ni penambahan ke penolakan cahaya? Ya. Saya tanya, soalan nombor 2. Penambahan ke penolakan cahaya? Penambahan. Ya ke? Tambah ke tolak? Cahaya. Dia tolak. Yang penambahan itu nombor 1 ni dia tambah. Yang nombor 1 baru penambahan. Sebab kita tambah warna. Ni penambahan cahaya. Merah tambah biru, merah tambah hijau. Itu penambahan. Nombor 2 penolakan cahaya. Sebab ada warna yang apa? Yang diserap. Ada warna yang diserap. Ada warna yang kita tak nampak. Itu yang penolakan cahaya. Okey, jawapan A. Siapa nak try jawab? Ya. Nombor 2A. Siapa nak try? Kita ada penapis merah dia, objek legap dia merah. Penapis merah tu sebagai objek legap. Merah. Warna yang terhasil apa? Merah. Sebab apa warna merah yang terhasil? Saya nak tanya dulu, penapis merah tu warna primer cahaya ke warna sekunder? Primer. Saya tulis tabeng dah. Saya tulis dah ni, nampak kan? Ni, nampak kan? Primer. Bila primer, warna pada objek legap tu yang akan kita nampak guna warna merah. So jawapannya adalah? Merah. Betul. So, merah. Okay, B. Hijau. Hijau. Kenapa warna hijau yang terhasil? Sebab warna Hijau adalah warna primer. Ya, bagus. Hijau adalah warna primer. Ni. Hijau ni adalah warna primer. So, kita akan nampak pada mata kita warna yang sama pada objek legap, iaitu warna hijau. Okey, C. Magenta. Magenta. Kenapa nampak warna magenta saja? Comel, macam mana dapat warna magenta? Sebabkan dia warna primer. Dok, magenta adakah warna primer ke sekunder?
Sekunder. Sekunder. Macam mana dapat ni warna magenta? Cuba bagi tahu saya apa penambahan warna dia nak dapat magenta? Bagi tahu teacher nak dapat. Merah biru. Merah tambah biru. Merah tambah biru dapat magenta. Tapi kenapa merah biru tak nampak ke? Kenapa awak kata magenta saja? Merah dengan biru nampak tak pada mata? Warna yang terhasil. Ya ke tak? Nampak. Macam nampak, tapi sebenarnya yang paling banyak nampak adalah warna magenta. Sebab apa warna merah biru tak nampak? Kurang nampak. Sebab apa? Ni baca ni. Baca ni. Nampak tak yang saya share? Nampak ke Comel? Nampak. Penapis magenta memantulkan cahaya. Macam awak kata tadi, magenta ada merah dengan biru. Pertindihan cahaya merah dengan biru. Kita tahu dah kan, bila merah dengan biru bertindih, dia akan menghasilkan warna apa? Magenta. Magenta. Menyebabkan objek kelihatan warna magenta je lah. So, jawapannya adalah magenta. Okey, satu warna je. Magenta. Yang dua lagi merah dengan biru tak perlu tulis lah. Ya? Ada soalan ke Idok? Ada egu. Ada egu. Dah teacher share video dalam grup boleh? Boleh. Awak nak rehat pula kan? Boleh. Okey. So wakil seorang baca. Baca Wal'as Comel. Baca Wal'as. Baca Wal'as. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, kehadiran teacher masuk dalam grup dengan video. Ada soalan nak tanya benda-benda Comel? Ada egu. Ada. Terima kasih banyak. Ada 5 minit lagi, awak boleh rehat dululah. Kak Gi ada kelas lagi kan? Okey, thank you. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Comel. Okay. Terima kasih teacher. Okay, sama Putra. Terima kasih teacher. Thank you, teacher. Okay, welcome.